السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi rezeki sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan siri bacaan kita pada surah-surah pendek dan mentadabburi maknanya. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Lail. Surah Al-Lail, surah yang ke-92 dalam juzuk yang ke-30. Pada Quran biasa muka surat 595. 595. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Kita baca satu lagi surah Duha, Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan nikmat boleh salat berjamaah di masjid, nikmat boleh duduk sebentar baca Quran. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf yang kita baca lebih baik daripada apa yang kita kerjakan seharian, kerana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca pula surah-surah pendek. Surah-surah pendek ni sebagaimana yang kita tahu, dia adalah surah pertama, surah terawal yang turun dari Al-Quran. Dan kenapa dia turun awal? Kerana di dalamnya mengandungi cerita-cerita berkaitan dengan keimanan.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma nuzila minal Quran suwaril mufassal. Mula-mula turun daripada Quran adalah surah-surah pendek. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tu mula-mula turun. Kemudian turun lagi hak pendek-pendek ni. Kenapa? Di dalamnya ada cerita syurga dan neraka, yakni cerita hari akhirat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah mula-mula turun dari Quran, jangan minum arak, jangan berzina, nescaya orang Quraisy akan kata, kami tidak akan tinggalkan arak dan kami tidak akan tinggalkan zina. Kenapa? Kerana kekuatan kita untuk melakukan ibadah dan kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat tidak akan berlaku melainkan dengan keimanan yang mantap kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang tu kuat iman dia dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat, itulah yang memotivasikan diri dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi alhamdulillah kita mulakan dengan surah-surah pendek ni supaya bertambah keimanan kita. Bila sebut keimanan tu bukan sekadar kita percaya, tetapi menyedari realiti kehidupan, dan kita dengar ayat-ayat Quran baru kita tahu hakikat sebenarnya keagungan Allah Azza wa Jalla selaku Tuhan. Jadi bila kita cerita tentang langit, bila kita cerita tentang bumi, baru ni kita Allah Ta'ala suruh tengok gunung, unta, matahari, bulan, semua tu tujuan dia untuk meningkatkan atau memantapkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini surah Asy-Syams. Sebelum kita pergi kepada surah Asy-Syams, malam kita sebut bahawa antara waktu yang paling utama dan afdal Allah Azza wa Jalla memberikan tawaran kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia, ialah sepertiga akhir malam, di mana Allah tawarkan yang pertama, mana orang yang nak berdoa Allah nak kabulkan. Yang kedua, mana orang yang nak meminta Allah nak tunaikan permintaannya. Dan yang ketiga, mana orang yang nak beristighfar Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jadi seakan-akan benda tu sama je. Apa beza antara doa dengan permintaan? Jawapan dia, semua tu adalah bentuk doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tu umum, merangkumi perkara yang kita nak minta ataupun perkara ibadah. Doa ni ada dua, satu doa yang bersifat ibadah, yang kedua doa bersifat permintaan. Jadi kalau doa ibadah kita kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dari orang yang zalim. Ada tak kita minta apa-apa? Kita tak minta. Tapi kita doa kepada Allah, dia panggil itu doa ibadah. Kalau minta pula, ya Allah, aku minta daripadamu syurga. Aku minta daripadamu rezeki yang melimpah-limpah. Aku minta kepadamu zuriat. Itu permintaan. Dan doa ni lebih umum, permintaan lebih khusus. Dan keampunan termasuk juga daripada doa. Tiga perkara tu Allah offer, dia nak bagi pada sepertiga akhir malam. Jadi pada siang dan malam sudah ada sistem yang Allah Ta'ala tetapkan. Lalu kita ni kalau boleh adjust kehidupan kita sama seperti sistem yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, jadual dia. Baik, kita sambung kepada surah kita. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila dia menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla,
dan demi malam dan demi siang apabila dia terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan lelaki dan perempuan. Demi penciptaan lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Lail, walaupun kita tengok sama macam sumpah dari surah yang sebelum ni Asy-Syams, tapi benda yang Allah Ta'ala nak sebut setelah sumpah tu berbeza, lalu sifat dia sebut juga berbeza. Kalau surah Asy-Syams semalam Allah Ta'ala bersumpah, setelah Allah bersumpah maka Allah Ta'ala sebut tentang jiwa. Betul tak? Tentang jiwa. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan kehebatan penciptaannya, matahari, bulan, malam, siang, dan penciptaan jiwa itu sendiri. Hari ini Al-Lail Allah Ta'ala bersumpah juga, nampak macam sama, tapi Allah Ta'ala sebut sebelum ni Allah Ta'ala sebut wa walidin wa ma walad, demi bapa dan juga anak-anaknya, yakni bapa Nabi, bapa manusia yang kita sebut dah, Nabi Adam ataupun Nabi Ibrahim. Hak ni Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi Allah cipta lelaki dan perempuan. Allah nak kata apa? Allah nak sebut apa lepas daripada itu? Pertama Allah sebut siang malam, kemudian Allah sebut siang, kemudian Allah sebut lelaki, kemudian Allah sebut perempuan. Dalam tafsir menunjukkan bahawa Allah bersumpah dengan sesuatu yang menunjukkan ada sifat perlawanan. Kalau ada malam, ada siang. Kalau ada lelaki, ada perempuan. Lalu Allah Ta'ala kata, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan-amalan kamu juga bermacam-macam. Maknanya ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Amalan kamu bermacam-macam. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa, adapun atau maka sesiapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan mengakui dengan yakin adanya pahala yang terbaik iaitu syurga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesenangan, yakni syurga tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yakni tidak perlu lagi kepada pertolongan Allah dan tidak perlu lagi kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, serta dia mendustakan perkara yang baik itu, yakni syurga, dia tak beriman kepada hari akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesusahan, yakni kesengsaraan. Baik, daripada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 Allah tunjuk dua kategori manusia. Pertama, orang yang baik. Yang kedua, orang yang tidak beriman. Orang beriman dan orang yang tidak beriman. Inilah maknanya amalan manusia ni bermacam-macam. Setelah daripada Allah Ta'ala sebut sifat amalan mereka macam-macam, Allah Ta'ala sebut pula kesudahan mereka. Orang yang baik, kesudahan dia kesenangan. Orang yang jahat, kesenangan dia, kesudahan dia kesengsaraan. Di sini dalam ayat ni ada satu keyword
yang kita kena betul-betul perhati. Apa dia keyword dia? Fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil usra. Kesudahan itu Allah Ta'ala sebut kami mudahkan dia. Orang baik kami mudahkan dia kepada kesenangan. Orang jahat kami mudahkan dia kepada kesengsaraan. Apa erti kami mudahkan? Okay? Apa erti kami mudahkan? Tuan-tuan boleh ikut saya tak? Boleh faham tak? Apa erti kami mudahkan? Menunjukkan bahawa Allah yang memudahkan orang tu ke syurga, dan Allah juga memudahkan orang tu ke neraka. Dan di sinilah kuncinya kalau kita kembali kepada perbahasan ulama dan kita kembali kepada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan dengan qada dan qadar. Ada seorang sahabat dari Abi Bakar radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Sahabat pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, Abu Bakar kan? Ada riwayat Abu Bakar, ada riwayat Ali bin Abi Talib, ada riwayat Abdullah bin Umar, dan ada juga riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada riwayat 4 orang sahabat. Kita ambil cerita Abu Bakar As-Siddiq dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan hak kita buat ni, hak kata amalan kita berbeza ni, apakah kita buat setelah dia ditetapkan ataupun kita buat sebelum dia ditetapkan?" Mana-mana kita buat tu Allah Ta'ala belum ada apa-apa, kita yang buat, ataupun kita buat tu setelah dia ditakdirkan. Takdir dulu kemudian kita buat, ataupun kita buat baru berlaku takdir, ataupun kita buat tu tanpa takdir lah, ikut kita nak buat macam mana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bal ala amrin qad furigha minhu. Nabi kata bahkan hak kita buat ni setelah daripada telah ditetapkan oleh Allah. Mana apa saja yang kita buat dalam hidup ni adalah dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah amalan ahli syurga dan amalan ahli neraka. Orang ni buat amalan ahli syurga, maka dia telah ditakdirkan macam tu. Kalau dia ni pun buat ahli neraka, dia amalan ahli neraka, dia telah ditakdirkan macam tu. Lalu Abu Bakar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Kalau macam tu kenapa kita nak beramal? Kalau dah tetap dah ni ahli syurga, ni ahli neraka, kenapa nak beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kullun muyassarun lima khuliqa lah." Setiap manusia akan dipermudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan. Manakala Allah takdirkan benda tu nak berlaku, jadi mudah je macam tu. Allah Ta'ala nak bagi hidayat kepada seseorang, akan ada asbab-asbab sehingga menyebabkan dia dapat hidayah. Dan realiti dalam kehidupan pun kita tahu, kita hanya merancang. Tapi waktu kita nak buat, berlaku ke tak berlaku, dengan takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah dalam soal hidayah, iman dan juga taqwa. Termasuklah dari sudut ibadah. Okey? Begitu juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu. Satu hari sahabat-sahabat ni bawa jenazah ke kubur Baqi'. Bawa jenazah ke kubur. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, Nabi duduk. Kemudian Nabi pun tunduk.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan telah ditulis tempatnya. Hak masih hidup lagi, hak mati, hak mati dah. Hak masih hidup, tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali telah ditulis tempatnya, sama ada syurga ataupun neraka. Lepas tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau telah ditulis tempat dia di syurga ataupun neraka, boleh tak kita tak payah beramal, kita kira serah pada takdir? Mungkin ada Nabi kata dah ditulis, tak payah beramal lah, kita serah pada takdir. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li'amali ahlis sa'adah, wa amma ahlus syaqa fayuyassaruna ila amali ahlis syaqa. Nabi kata beramal, bukan suruh tinggal, tak beramal. Orang yang ahli syurga akan dipermudahkan dengan amalan ahli syurga, ahli neraka akan dimudahkan dengan amalan ahli neraka. Lalu Nabi pun baca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kita ni sampai soal syurga neraka dah tertulis dah. Habis tu nak beramal lagi apa lagi? Tak, Nabi kata suruh beramal. Antara kita boleh fikir sebab hari ni sebab kita tak tahulah. Kalau kita nak berserah, kita pun tak tahu ahli syurga ke ahli neraka. Beramallah supaya kita menepati sifat ahli syurga. Lepas tu kita kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dua riwayat lagi daripada Ibnu Umar, kemudian daripada Jabir bin Abdullah, lebih kurang pada makna dia Nabi suruh kita beramal. Okay, beriman dengan takdir ni adalah salah satu daripada rukun iman, dan dia merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Taala tulis itu tak sampai ilmu kita. Cuma ulama sebut setelah kita tengok ayat-ayat Al-Quran, beriman dengan takdir ni merangkumi 4 bentuk keimanan. Makna atas iman dengan qada dan qadar tu, bawah dia ada 4 pecahan secara umum. Yang pertama, beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha luas. Jadi kalau Allah Taala tulis takdir, macam mana Allah Taala tulis? Kita kata Allah memiliki ilmu yang maha luas. Luasnya ilmu Allah merangkumi apa yang belum berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang telah berlaku. Dan ilmu Allah berlaku dengan secara azali, daripada dulu sampai akhir zaman, sampai bila-bila, unlimited. Ilmu Allah merangkumi segala-galanya. Boleh faham? Jadi kalau kita tak buat pun Allah tahu dah. Allah Ta'ala mentakdirkan dengan ilmunya yang maha luas. Apa saja yang nak berlaku tidak akan berlaku melainkan Allah tahu. Nombor 1. Yang kedua, beriman dengan takdir juga merangkumi keimanan tentang catitan takdir. Setelah Allah mentakdirkan, maka Allah memerintahkan takdir itu ditulis. Okey, takdir itu ditulis. Maka takdir kita semua ni
sudah tercatat di, kita panggil Lauh Mahfuz. Bila Allah Ta'ala tulis ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang penulisan takdir. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab penulisan takdir, innallaha kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah dah tulis takdir sekalian makhluk ni sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum kejadian penciptaan alam semesta, Allah dah tulis takdir tu siap-siap. Macam mana Allah tulis? Barang belum berlaku. Kembali kepada asal yang pertama, kerana Allah memiliki ilmu yang maha luas. Okey. Yang ketiga, cabang keimanan dengan takdir yang ketiga, beriman bahawa semua takdir yang tertulis itu tidak ditulis melainkan apa yang Allah Ta'ala berkehendak. Semua berlaku ni dengan kehendak Allah. Semua takdir ditetapkan dengan kehendak Allah. Boleh faham? Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dalam hadis disebut, apa yang Allah berkehendak pasti berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak berkehendak tidak akan berlaku. Okey. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi yang ketiga dipanggil takdir berlaku atas kehendak Allah. Yang keempat, semua yang berlaku dalam takdir, semua yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan dia. Penciptaan dia bagi. Takdir penciptaan. Yakni semua yang berlaku adalah dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifatnya, harakatnya. Apa sahaja yang berlaku dalam takdir dikira ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa sahaja yang Allah Ta'ala takdirkan pasti akan berlaku. Itu kita kata bahasa mudah. Apa sahaja yang Allah takdirkan pasti akan berlaku. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan tiba-tiba tak berlaku. Tak. Kalau Allah takdir begitu, pasti berlaku macam tu. Boleh faham tak? Jadi kita ni tak terlepas daripada empat perkara tadi. Tak terlepas daripada ilmu Allah, tak terlepas daripada kitab catatan takdir pada Lauh Mahfuz, semua hidup kita ada sana belakang. Tak terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala berkehendak pasti berlaku pada kita. Yang keempat tu, tak terlepas daripada kehendak Allah dan tak terlepas daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apa sahaja yang Allah Ta'ala nak berlaku pada kita akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala nak suruh dia sakit, sakit dia. Kalau Allah Ta'ala nak apa lagi, nak bagi kepada dia rezeki banyak ni lah yang akan datang kepada dia. Kalau Allah Ta'ala nak bagi anak dia 5 orang pasti akan datang pada dia. Allah nak bagi 10 orang akan datang pada dia. Kerana apa? Kerana Allah menciptakan apa yang dia takdirkan. Jadi ada 4 tahap keimanan dengan takdir. Jadi kita ni bila kita buat apa-apa dalam kehidupan kita, kita kena ingat bahawa tidak akan berlaku sesuatu pun melainkan dengan takdir Allah. Hatta dalam soal hidayah saya sebut tadi, syurga dan neraka. Syurga neraka. Jadi bila kita tahu syurga dan neraka ni ada,
Kemudian kita tahu hidayah tu tidak akan dapat melainkan pada siapa yang Allah takdirkan. Kerja kita ialah kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu petunjuk. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Okey? Boleh faham? Secara umumnya macam tu. So kita katakan dalam soal kehidupan ini kita terikat dengan takdir Allah. Dan tidak berlaku sesuatu pun dalam kehidupan ini melainkan dengan kehendak Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kita mesti hati-hati. Hati-hati dari sudut mana? Dalam beriman dengan takdir, bahawa sesuatu berlaku dengan kehendak Allah, macam mana pula dengan kehendak kita? Situ. Macam mana pula kita, maknanya kalau kita kata hak kita buat ni semua Allah Ta'ala takdirkan, macam mana pula dengan kehendak kita? Apakah kita ni memiliki kehendak ataupun tidak? Maka dia ada 3 kumpulan. Yang melampau belah atas, melampau belah bawah, dan pertengahan. Kategori pertama, mereka yang kata semua berlaku dengan takdir sehingga makhluk ni tak ada kehendak sedikit pun. Dan kita ni ibarat seperti bulu-bulu yang diterbangkan angin, seperti lalang ya tiu. Maknanya kita tak ada kehendak langsung. Bila kita makan, bukan kita yang nak makan. Bila kita kahwin, bukan kita yang nak kahwin. Kita tak ada kehendak langsung. Bila kita tidur, orang ni dia berhujah, tahulah. Kenapa kamu tak salat? Tahulah aku, Allah Ta'ala tak takdir aku salat. Dia menolak usaha dia. Dia suruh kata semua berlaku ni takdir sehingga dia tak ada usaha. Kalau orang kata kenapa kamu jahat? Tahulah Allah Ta'ala takdir aku jahat macam ni. Orang macam ni kita bagi penampak ke dia sendiri. Kata dia kata kenapa kamu tampar aku? Aku pun tak tahu, tangan aku Allah takdirkan tampar. Ini melampau. Bila kita ajak dia berusaha, dia menolak usaha dengan alasan takdir. Kumpulan ni dia panggil dalam ilmu akidah kumpulan Jabariyah. Jabariyah ni menolak usaha manusia. Semua berlaku ni takdir Allah je, tak ada usaha pun manusia. Jadi apa saja berlaku dia kata marilah solat. Tahulah Allah Ta'ala takdir aku tak solat. Beriman ke? Tak aku. Tapi dalam bab lain dia buat. Dalam bab lain dia buat. Dalam bab ni dia orang suruh pakai tudung, pakailah tudung. Tahu lah, belum sampai seru lagi. Dia seolah-olah seru apa yang dia datang pun tak tahu. Tahulah aku ni. Padahal Allah bagi kepada dia kekuatan, Allah bagi kepada dia penglihatan, pendengaran, Allah bagi kepada dia petunjuk macam-macam. Kumpulan yang kedua atau yang ketiga, kita ambil hak bawah dulu, melampau juga bawah. Hak ni menolak takdir. Dia kata usaha kita je semua. We choose our fate, dia kata. Kita yang tentukan hidup kita. Awak rajin, awak kaya. Awak malas, awak miskin. Pada dia, kita yang tentukan hidup kita. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Yang ni dia panggil dalam istilah akidah Qadariyah. Orang yang seolah-olah mereka memiliki takdir sendiri. Dia yang mencipta takdir dia. We choose our fate, dia kata. Orang yang beriman dengan Quran dan Sunnah, ahli Sunnah wal Jamaah, dia pertengahan. Kita ada usaha. Selama usaha kita berusaha dengan apa yang kita mampu. Tapi usaha kita terikat dengan takdir Allah. Allah Ta'ala kata, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak sesuatu
melainkan apabila Allah berkehendak kamu begitu. Jadi kerja kita kalau Allah Ta'ala suruh kita buat. Nak jadi ke tak jadi itu bergantung kepada kehendak Allah. Mana tidak menolak usaha pihak kita dan tidak juga menolak takdir dari Allah. Takdir Allah lebih tinggi, usaha kita lebih rendah. Tapi dua-duanya berlaku. Kita ada usaha, berusaha pada kadar kita, Allah memiliki kekuasaan, Allah mentakdirkan usaha itu berlaku ataupun tidak. Jadi kita makan, kita kenyang. Kita nak anak, kita kena kahwin baru dapat anak. Ni duduk goyang kaki, mu tak nak anak ke? Kahwinlah. Tak apa, kalau Allah takdir aku ada anak pun tak kahwin pun tak apa. Nak mari kot mana kalau tak usaha? Dah. Kilah cari rezeki. Tak apa, kalau Allah Ta'ala kata aku dapat gaji 1,000 sebulan, tak kerja pun yang marilah. Mana boleh, akal kita pun tak terima. Dia kena selari. Kita ada usaha, Allah takdir. Nak berlaku apa pun, usaha. Andai Allah Ta'ala berkati usaha tersebut, rezeki melimpah-limpah. Jadi boleh faham? Nak masuk syurga pun macam tu jugalah. Allah Ta'ala tetapkan begini ahli syurga, tapi mungkin kena usaha. Tak boleh sekadar berserah. Macam sahabat tanya Nabi, kalau dah ahli syurga tetap dah, ahli neraka tetap dah, tak payah beramal lah, kita tunggu mati je lah. Sama lah gitu kalau kamu tahu rezeki kamu 1,000 sebulan, rezeki kamu 10,000 sebulan. Kalau Allah dah takdir aku dapat 10,000 sebulan, goyang kaki duduk rumah tak payah kerja pun rezeki mari. Berlaku tak macam tu? Tak berlaku. Jadi mesti seiring. Ahli sunnah, orang beriman dengan Quran, beriman dengan sunnah, dia tidak menolak kehendak manusia, dia tidak menolak takdir Allah, tetapi dia meletakkan bersama takdir Allah menentukan segala-galanya, usaha manusia adalah ikhtiar manusia. Maka kita berusaha, Allah menentukan. Betul? Ayat tu adalah ayat akidah. Berusahalah, nanti Allah Ta'ala takdirkan. Allah, kita hanya berusaha, Allah yang mentakdirkan. Sebenarnya ayat tu walaupun 4 perkataannya, kita hanya berusaha, Allah mentakdirkan, tapi nilai dia di sisi Allah itu adalah ayat keimanan dengan takdir. Okey? Penting tak ni? Penting, sebab dia termasuk dari rukun iman. Baik, kita sambung. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa. Allah cerita hari akhirat pula ni. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberikan hidayah itu tentang benar ataupun salah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang takdir, Allah juga menyebut tentang kekuasaannya yang memiliki dunia dan akhirat. Jadi layak kalau orang nak cakap tentang dialah yang berkuasa menentukan takdir seluruh makhluk, maka dialah sebenarnya pemilik dunia dan akhirat. Fa'anzartukum naran talazza, maka aku peringatkan kamu dengan api neraka yang menyala-nyala. Cerita neraka atau cerita dah sebelum daripada ni. La yaslaha illa al-ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Itulah yang orang akan masuk neraka, orang tak beriman dan berpaling dari kebenaran. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhi dari neraka itu orang yang paling bertakwa.
alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya di jalan Allah untuk menyucikan dirinya. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian menginfakkan hartanya untuk menyucikan dirinya, maka dia akan diselamatkan daripada api neraka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, sedang tiada seorang pun yang dapat memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Ayat ni macam ayat yang lebih khusus daripada ayat sebelumnya. Ayat sebelum ni kata orang yang selamat daripada api neraka ialah orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bagi harta dia. Tiba-tiba ayat lepas tu Allah Ta'ala sebut sedang tak ada seorang pun berhutang dengan dia. Berhutang, dia sebut apa? Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, tiada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Yakni dia memberi kepada orang tu bukan kerana dia tu hutang budi dengan orang tu. Boleh faham tak? Dia memberi, ayat sebelum ni dia memberi. Lalu Allah Ta'ala sebut ayat tu, waktu dia memberi tu bukan sebab dia memberi kerana terhutang budi dengan orang sebelumnya. Kita ni kadang-kadang kita memberi sebab orang buat baik kat kita, baru kita buat baik kat dia. Hak ni dah, hak ni orang tak buat baik kepada dia pun dia bagi. Ini lebih khusus, sifat memberi yang lebih khusus. Sifat pertama tu umum, memberikan harta dan menyucikan diri. Kemudian dalam memberikan, dia beri kepada orang yang tak buat baik ke dia pun. Sebenarnya ayat ni khusus kerana merujuk kepada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam sababun nuzul, ayat ni cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab Abu Bakar ni orang yang suka infak, dan dia infak kepada seseorang, dia tidak mengharapkan balasan, dan dia pula menginfak bukan kerana membalas kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat dermawan, yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Siapa dia? Abu Bakar. Hamba, tak ada hutang dengan Abu Bakar. Abu Bakar tengok kesian, Abu Bakar beli. Kemudian kalau Abu Bakar beli, Abu Bakar boleh je simpan Bilal sebagai hamba dia sebab dia beli dah. Tapi Abu Bakar merdekakan dia kerana Allah. Jadi ayat ni merujuk kepada kemuliaan seorang sahabat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia juga boleh difahami kepada orang lain. Mana ayat ni secara khusus pada Abu Bakar, tapi secara umum boleh terpakai kepada semua umat Islam, bahawa sebaik-baik orang dalam infak ialah bila dia memberi tanpa mengharapkan balasan, atau di saat dia memberi bukan kerana membalas kebaikan. Kita tak kenal pun orang tu, dan kita tak harap pun balasan dia. Kita bagi kat dia, dia pergi, sekali tu ya kita jumpa. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang ni dia nak memberi bila orang baik ke dia, baru dia bagi. Nah, kalau orang tak baik, tak payah bagi dia, bukan ingat pun kita. Dia kata gitu. Sebaik-baik orang dalam memberi ialah orang yang tidak mengharapkan balasan dan tidak memberi kerana membalas pemberian sebelumnya. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan bila dia memberi betul-betul dia mengharapkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Tinggi. Dia bagi tadi kerana apa? Kerana Allah. Wala sawfa yarda, dan kelak dia pasti akan redha, yakni berpuas hati dengan pahala yang diharapkan di hari akhirat. Kalau dia memberi dengan sifat begitu, insya-Allah dia akan redha kepada balasan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia di hari akhirat.
Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, panjang lagi kalau nak sebut bab infak tu. Dalam tafsir ni apa ada sebut, tapi insya-Allah lah kita akan sebut pada surah-surah yang lain yang berkaitan dengan infak nanti, insya-Allah. Kita berhenti setakat dulu pada pagi ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi besok kita tak ada hari Jumaat, dan juga hari Isnin tak ada juga. Hari Isnin ni saya balik kampung. Jadi hari Isnin tu baru tengah hari tu baru sampai sini. Jadi kita mulai hari Selasa. Mungkin kita ganti hari Isnin tu pada hari Jumaat depan lah, insya-Allah. Mana minggu depan Selasa sampai Jumaat, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.